A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi mengizinkan kita sedang jemaah sekalian untuk kita sekali lagi bernafas pada hari ini, bermula daripada pagi tadi kita bangun tidur sehinggalah ke saat kita berada pada masa sekarang. Maka segala apa nikmat yang telah pun diberikan pada hari ini sedang jemaah sekalian, hendaklah kita berasa terima kasih pada Allah, kerana kalau tidak kerana kasih sayang Dia, maka Dia tidak akan berikan lagi nikmat yang telah pun diberikan kepada kita pada hari semalam, sekali lagi pada hari ini. Jadi ini satu benda yang kita tidak minta daripada Allah Ta'ala, dan kita percaya semua kita tidak minta. Pada hari semalam sebelum tidur kita tidak pernah minta pun untuk kita dapat semula nikmat-nikmat yang telah pun kita dapat pada hari-hari yang sebelum daripada ini. Nikmat boleh berjalan, nikmat boleh makan nasi, nikmat nak bercakap, nak berlari dan sebagainya. Kita tidak pernah minta sebelum kita tidur. Bahkan walaupun kita tidak minta sebegitu, Allah Ta'ala masih lagi beri bila mana kita bangun sekali lagi pada pagi tadi. Dan begitulah pada hari-hari yang seterusnya pun begitulah tuan-tuan. Nikmat yang kita tidak minta Allah Ta'ala beri. Oleh kerana itu, kalau kita minta apa-apa permohonan, janganlah kita berasa kecil hati kalau Allah Ta'ala tidak tunai permohonan kita, kerana di sana Allah Ta'ala telah pun memberikan kepada kita apa yang kita sendiri tidak pernah minta sebelum daripada ini. Jadi oleh kerana itu kita sama-sama ucap banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini, oleh kerana Ustaz Izri kita ada keuzuran, saya gantilah pada malam ini kita isikan dengan ilmu dan perkongsian yang bermanfaat. Mudah-mudahan masa yang ada tidak terbiar begitu saja. Saya nak petik satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran di akhir-akhir suratul Kahfi pada ayat yang ke 107. Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Maka mereka akan kekal di dalamnya dan tidak lagi mereka ingin berpindah daripadanya, yakni daripada syurga. Baik, daripada ayat yang kita dengar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, siapakah yang beriman dalam ayat ini yang sebenar-benar beriman? Adakah beriman itu hanya cukup dengan kita melafazkan syahadah semata-mata, dengan kita buat semayang, tunai zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji di Mekah, atau macam mana tafsiran sebenar orang-orang yang beriman? Dan kalau kita tengok tuan-tuan sedang jemaah dan sedang pendengar sekalian, dalam Quran Allah Ta'ala banyak guna lafaz innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Persoalannya, siapakah orang yang beriman itu? Adakah semua orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah itu termasuk belaka ke mana? Jadi itulah ulama-ulama menafsirkan orang yang beriman dimasukkan di sini, iaitulah innal ladzina sadaqu fil iman wa amilul a'malis salihah.
Orang yang dimaksudkan di sini yang beriman iaitulah sadaqu fil iman, mereka yang benar-benar beriman. Yang benar-benar beriman sahaja yang termasuk dalam ayat ini. Ataupun ayat-ayat yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau ada bunyi amanu itu merujuk kepada orang yang betul-betul beriman. Tak jelas lagi tu. Persoalan siapakah lagi itu orang yang betul-betul beriman. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan laisal imanu bitamanni, keimanan itu bukanlah semata-mata kita mengucapkan dengan bercita-cita sahaja. Kita berasa angan-angan saja, saya beriman, saya nak masuk syurga, gini-gini sekian-sekian. Bukan, Nabi kata, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Akan tetapi keimanan yang sebetul-betulnya iaitulah mereka membenarkan dengan hati. Ma waqara fil qalbi, hati dia turut membenarkan, bukan cakap-cakap kosong di mulut saja, tidak. Bahkan di hati itu betul-betul. Kalau dia kata Allah Ta'ala tu ada sungguh. Kalau benda yang Allah Ta'ala larang, dia tak akan buat sama ada orang ke tidak ada orang. Kerana dia kata saya beriman kepada Allah dan saya tak cara pada orang, bahkan saya cara pada Allah Ta'ala, Tuhan kepada orang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada mana saja saya berada, walaupun masa tu orang tak ada. Jadi dia tak akan buat perkara-perkara yang dilarang dalam Islam, yang Allah Ta'ala tegur jangan buat, dia tak akan buat. Kerana dia betul-betul sadaqu fil iman, dia membenarkan sungguh-sungguh dengan hati dia tentang keimanan. Ini baru betul orang-orang yang beriman. Jadi selagi mana kalau kita masih lagi di depan orang memang kita khusyuk, tunduk, patuh apa semua, tapi di belakang orang kita akan buat perangai kita, maka itu menandakan kita masih lagi ada something wrong. Ada masalah lagi dengan iman kita. Ada masalah lagi, tuan-tuan. Lepas tu tak cukup dengan hati kata beriman, hati kata tunduk pada Allah Ta'ala. Tak cukup begitu katanya Nabi. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Dia juga mestilah membenarkan keimanan yang dibenarkan dengan hati itu dengan perbuatan pula. Dengan perbuatan pula. Sebab itulah tidak akan timbul satu makam dalam mana-mana ajaran sekalipun, dalam Islam, mazhab mana-mana sekalipun, tidak akan timbul ajaran yang mengatakan cukup bila sampai satu tahap kita dalam Islam ini, kita hanya perlu niat sahaja untuk buat apa-apa perkara. Tak perlu buat dah perkara itu. Kerana kita telah sampai satu makam yang sangat tinggi yang tidak dicapai oleh orang lain. Kerana kita betul-betul dah dekat dengan Allah Ta'ala. Tak payah buat dah semayang, tak payah dah nak puasa, tak payah dah nak pergi haji, tak payah. Cukup dengan kita menghadirkan niat sahaja. Tak betul dah. Tak betul ajaran kalau ada ajaran sebegitu. Kerana Nabi sebut wasaddaqahul amal. Kok mana sekalipun kita dah capai tahap yang dekat dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh tinggal amalan, tak boleh tinggal semayang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh tinggal zakat, tak boleh tinggal haji, tak boleh. Kena buat belaka. Wali secara mana kita pun kita kena buat, kerana itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Imam Ibn Katsir dia menyebutkan dalam kitab tafsir dia, bila mana menafsirkan ayat akhir surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan siapa-siapa yang nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia ada keinginan nak jumpa dengan Allah Ta'ala esok-esok. Dan memang kita, tuan-tuan sedang jemaah, sedang pendengar sekalian, nikmat yang paling besar sekali yang kita akan dapat di hari akhirat, nikmat apa? Bukan nikmat masuk syurga, nikmat melihat Allah Ta'ala tu paling besar sekali. Sebab hari ni kita duduk sujud, duduk rokok pada Allah Ta'ala, tapi kita tak dapat tengok siapakah Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi di hari akhirat, orang yang sabar buat juga amalan-amalan di dunia, ibadat-ibadat yang disuruh tanpa melihat kepada dia, di hari akhirat dia akan beri bonus, boleh tengok wajah Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam akhir surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa yang nak berharap nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, nak tengok Allah Ta'ala hari akhirat esok-esok, maka hendaklah dia falyamal amalan salihah, dia kena buat amal yang salih.
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak syirik dengan Allah Ta'ala dengan apa-apa sembahan sekalipun. Maka kata Imam Ibn Katsir, maksud ayat ini, segala apa kerja buat kita atas dunia, dia kena ada dua perkara saja, tak banyak. Dia kena khalisan lillah, sawaban li syariati Rasulillah. Kena ikhlas kepada Allah sungguh-sungguh, tidak ada kerana siapa-siapa kita buat ni, memang kerana Allah Ta'ala saja kita buat ini. Khalisan lillah. Khalisan ni habis licin. Orang Arab kalau kita pergi kedai dia, tuan-tuan, kita nak beli buah kema ke, kita pergi di Mekah, di Madinah, nak beli buah kema, nak beli buah ting, nak beli barang-barang sana, kalau takdir kita pergi tu, barang-barang habis dah. Dia akan kata mana? Khalas. Dia kata khalas tu maksud habis dah, pergi kedai lain lah, maksud gitu. Jadi khalas itu diambil daripada perkataan tu lah, terbit perkataan ikhlas. Khalasa jadi ikhlasan. Maksud ikhlas ni habis licin dah niat kita, tak ada kerana lain melainkan kerana Allah Ta'ala saja. Itu maksud ikhlas. Maka selagi mana ada lagi kehendak dalam hati kita, kita buat pekerjaan kerana orang lain, kerana dunia, kerana pitih, kerana pakak, kerana apa-apa, maka kita bukan lagi ikhlas. Tidak ikhlas lagi. Bila tidak ikhlas, tidak cukup syarat, kata Ibn Katsir, untuk kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Tak cukup syarat, kerana tidak ikhlas. Syarat yang kedua, sawaban li syariati Rasulillah, kena bertepatan sungguh-sungguh dengan syariat Rasulullah. Macam nak dia dia kata kita dah sampai makam yang tinggi sekali yang tidak pernah orang lain sampai, maka oleh kerana itu bila kita dah sampai makam ini, tak perlu lagi semayang. Tidak betul begitu. Tidak betul, dan tidak selama-lamanya kena dengan ajaran Islam. Kerana Rasulullah, kalau kita nak kata siapakah antara wali Allah yang paling hebat sekali, Rasulullah. Dia antara wali Allah yang paling hebat sekali. Siapakah yang paling pandai sekali tasawuf? Rasulullah. Tak ada orang lain dah. Kalau kita tanya siapakah hak paling dekat sekali dengan Allah Ta'ala, Rasulullah yang paling dekat. Tapi setara dekat dia dengan Allah Ta'ala, setara wali dia berbanding dengan wali-wali yang lain, dia paling wali. Setara tu pun bila satu malam dia bangun untuk semayang, siapa bekok kaki, kan kita masyhur cerita tu, Sayyidatina Aisyah sebut dah, warna ni Rasulullah duk semayang acak-acak ni boh dah, padang-padang lah Rasulullah ni, bekok dah kaki tu. Rasulullah kata pun, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang pandai berterima kasih pada tuang dia, pada Allah Ta'ala? Tak boleh. Jadi aku nak jadi hamba yang berterima kasih. Aku buat ibadat ni bukan kerana aku nak dekat dengan dia, bukan kerana aku nak pahala, tapi aku nak terima kasih pada Allah Ta'ala. Seolahnya begitulah. Jadi bermaksud setara mana kita dekat dengan Allah sekalipun, memang kita kena semayang. Tak boleh tinggal semayang, tak boleh tinggal puasa, zakat. Hak tu amalan asas, amalan wajib dalam Islam. Baik tuan-tuan, oleh kerana itu keimanan yang sebenar, kata Nabi, wasaddaqahul amal, dia kena bukan setakat benar di hati, tapi dia kena buat dengan perbuatan. Kalau ada dua-dua tu, insya-Allah kita telah dikira orang yang betul-betul beriman, insya-Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh ulama, sadaqu fil iman, orang yang benar dengan dalam keimanan dia. Kemudian disebutkan orang yang beriman wa amilus salihat, dia pula bukan setakat beriman, dia beramal saleh. Beramal dengan amalan yang saleh, dia buat benda-benda yang baik. Saleh ni baik. Dalam satu hadis hak masyhur, hak biasa kita dengar, ada 3 amalan yang tidak akan putus-putus. Bila mana kita meninggal dunia, dia akan mari juga, sampai kepada kita, walaupun kita masa tu duduk dalam yang kubur masa tu, tapi akan sampai juga. Apa dia? Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat. Yang kita ada ilmu atas dunia itu, kita ajar orang, kita tunjuk jalan kepada orang apa semua, orang jadi reti kerana sebab kita ajar, itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalan yang boleh bawa dalam kubur. Yang ketiga, awaladun salih yad'u lah, ataupun anak yang saleh. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doa anak saleh ni boleh bawa dalam kubur juga. 3 perkara. Baik, saleh itu kita nak sebut. Saleh itu disebut kepada anak tadi, anak yang saleh. Saleh ni baik, anak yang baik.
yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka oleh kerana itu, kita nak buat amalan, mestilah amalan yang soleh. Amalan yang soleh sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhati situ tuan-tuan, Allah Ta'ala dia guna apa dalam ayat tadi? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. As-solihat itu jamak, kata jamak. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada dua istilah. Kalaulah kata itu merujuk kepada kata yang tunggal, kata tunggal bahasa kita, kalau bahasa orang putih singular lah, bahasa Arab dia panggil mufrad. Kalau kata itu banyak, maka kata kita panggil kata jamak lah, kata jamak. Orang putih panggil plural, Arab panggil jamak juga. Jamak, jama'ah. Maka kata jamak ini merujuk kepada benda yang banyak, kata mufrad merujuk kepada benda yang satu, sikit. Dalam ayat ini Allah Ta'ala dia tak guna wa amilus salih. Dia tak kata begitu. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang buat amalan salih, satu saja amalan salih tak. Tapi dia kata wa amilus salihat. Dia buat amalan salih, banyak amalan. Apa maksud situ tuan-tuan? Kita nak bawa diri kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, nak masuk syurga dia apa semua, kita kena buat banyak amalan. Tidak boleh kita berpada dengan satu amalan saja. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita tak tahu amalan hak kita buat, hak mana hak boleh membawa kita masuk syurga. Tak tahu. Kita duduk berpada dengan amalan kita, zikir, tapi kita tak tahu zikir kita betul tak menepati kehendak yang diatur, yang disusun oleh ulama ataupun yang disusun dalam Islam. Bertepatan tak gaya, kaedah dan sebagainya, kita duduk berzikir. Oleh kerana itu katanya ulama-ulama kita kena perbanyakkan amalan. Berdasarkan ayat ini pun disebut lafaz jamak amilus salihat, kerana kita tak tahu hak mana boleh bawa kita masuk syurga. Pernah satu kali terjadi kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid ni, Imam Junaid ni seorang yang hebat dalam ilmu tasawuf. Dan bila mana sebut Imam Junaid, memang orang tahu, orang kenal dia sebagai orang yang antara yang menjadi rojakan dalam bidang tasawuf lah. Jadi satu ketika bila mana Imam Junaid ni telah pun meninggal, lalu ada orang mimpi Imam Junaid ni dalam mimpi. Bila dia bertemu dengan Imam Junaid, dia pun tanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Gelaran dia panggil kepada Imam Junaid. Mal khabar ya Abul Qasim, apa cerita wahai Abul Qasim? Wahai Imam Junaid, apa cerita? Mati ni lagu mana cerita dah lepas pada mati? Dalam kubur lagu mana cerita? Dia tanya begitulah. Lalu katanya Imam Junaid, dia kata tahatil ibarat. Tak ada habis dah, dia kata ilmu-ilmu hak zahir tak ada dah. Wa funiyat tilkal isyarat. Ilmu-ilmu hak batin pun tak ada habis dah, dia kata. Tak berguna. Wa ma nafa'ana illa raka'at raka'naha fi jawfil lail. Kata Imam Junaid, hak berguna pada saya dalam kuburnya adalah beberapa raka'at. Raka'at ni kalau kita sebut hak semayang biasa macam mana tuan-tuan? Lafaz semayang itu, usalli fardhu subhi raka'ataini, usalli fardhu maghribi thalatha raka'at, rakaat lah. Ataupun isya' lepas ni arba'a rakaat kita guna lah. Rakaat itu jamak tu. Kita belajar bahasa Arab sikit malam ni, selit-selit. Rakaat masih lagi perkataan jamak. Kalau satu rakaat dipanggil raka'ah, raka'atan wahidah, rakaah, satu rakaat. Kalau banyak ni bermula daripada 3 sampai ke atas, 3, 4, 5, 6 dipanggil jamak lah. Dia panggil rakaat. Sebab itu kalau solat subuh dia tak panggil usalli fardhu subhi rakaat, dia panggil rakaatain. Sebab dalam bahasa Arab kalau 2 dia tak guna rakaat lagi, dia guna lafaz musanna, rakaataini, 2 rakaat. Kalau 3 alah kata 3, 4, 5, 6 baru diguna rakaat, dia berubah alih tah, bermaksud banyak. Baik, rakaat itu banyak ataupun rakaah itu satu rakaat. Tapi dalam kata-kata Imam Junaid tadi dia sebut wa ma raka'naha wa ma nafa'ana illa raka'at, dan tidak ada yang beri kepada saya faedah ataupun yang bermanfaat pada saya dalam kubur melainkan raka'at. Raka'at ni
kecil lagi pada satu rakaat. Beberapa rakaat, nak kata begitulah, nak kata beberapa rakaat saja hak bermanfaat kepada saya masa saya duduk dalam kubur ni, hak tu je hak bermanfaat. Rakaat nak katanya bukanlah dia buat kurang pada satu rakaat, tapi bila mana dalam percakapan orang Arab ni, bila dia nak sebut benda tu terlalu sedikit, maka dia akan guna satu lafaz, dia panggil lafaz tasghir, isim tasghir. Isim tasghir ni menandakan benda tu kecil lagi pada yang besar. Contoh, kalau kita sebut laut, laut ni dalam bahasa Arab dia bermaksud bahrun, dia panggil bahrun. Kan ada kitab kan, Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu lautan yang luas lah. Bahrun itu laut. Kalaulah kecil sikit pada laut, orang Arab panggil guna. Contoh kecil sikit pada laut, tasik. Tasik, sungai-sungai tak? Tasik lah kita ambil. Tasik dipanggil dalam bahasa Arab sebagai buhairah. Tengok tuan-tuan, masih lagi ada huruf ba depan. Bahrun buhairatun. Cuma ditambah huruf ya. Ada tengah tu, ada kaedah dia lah. Jadi dia renovate sikit daripada bahrun kepada buhairatun, bermaksud kecil sikit pada, kecil lagi daripada laut, kecil lagi daripada pantai, daripada sungai, kecil lagi. Dia panggil tasik lah, tak? Kalau kita tasik. Begitu juga kalaulah rakaat itu banyak, maka nak kata sikit sangat je rakaat hak beri manfaat, rakaiat, beberapa rakaat saja hak dia buat. Kalau kita tanya Imam Junaid ni, kata orang hebat tak? Dah takkan dia semayang sikit ke mana? Dia semayang banyak lah tuan-tuan. Dah orang hebat dalam bidang tasawuf ni mesti semayang banyak. Bahkan dia ada satu pondok khas untuk dia ni, Imam Junaid. Ada satu pondok khas. Ada cerita Imam Junaid ni, cerita yang sangat terkenal lah. Bila mana dia beribadah di satu pondok dia tu, dia tidak menyahut panggilan daripada mak dia pada satu ketika. Mak dia mari di pondok tu, mak dia panggil ni, Junaid, oh Junaid, panggil. Dia duduk semayang sunat, ada orang tu wali kan, bagi semayang. Dia tak hira kepada apa nama ni panggilan mak dia, sama ada dia tak dengar ke ataupun memang dia nak perhabis dulu ke rakaat tu, tak tahu. Cuma bila mana tak hira tu, mari terdetik berasa hati sikit pada mak ni. Mak dia berasa hati dah, warna ni semayang bang sampai tak cari ke mak ni, seolah begitulah. Lalu terdetik di hati mak tu supaya biarlah Tuhan beri sikit pada Junaid ni, nak ibadat sangat sampai lupa ke orang tua, beri sikit benda-benda biar dia sedar, seolah begitu. Mari terdetik lintasan hati mak tu. Lalu terjadi satu fitnah yang besar kepada Imam Junaid. Itu diceritakan dalam kitab-kitab ulama. Ada orang fitnah dia berzina dengan satu orang perempuan, yang mana sehingga mengandung perempuan tersebut. Lalu fitnah itu kena pada Junaid lah. Orang mari tuduh di pondok dia apa semua, gini duduk buat pondok ni buat kerja tak molek rupanya. Lepas tu buat pondok pun, jadi timbul macam-macam fitnah. Akhirnya Allah Ta'ala tolong juga Junaid ni, Imam Junaid, kerana dia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala nak beri kesedaran sikit kepada dia. Lalu apa nama ni, anak yang lahir daripada apa nama ni perutnya perempuan tadi, akhirnya berkata-kata dengan kata-kata yang benar, menyebutkan cerita yang sebenar, maka Imam Junaid terlepas daripada fitnah tadi. Itu ceritanya. Cuma nak kata Imam Junaid ni kuat semayang, sampai ada pondok khas dia buat, kuat semayang. Tapi bila mati, bila mana dia telah dalam kubur, dia sebut pada orang yang bermimpi dengannya, dia kata saya tidak ada yang memberi manfaat pada saya melainkan beberapa rakaat sahaja. Hak mana tu beberapa rakaat? Hak buat masa mana katanya. Tak habis lagi ayat dia tadi. Wa ma nafa'ana illa raka'at raka'naha fi jawfil lail. Tidak beri manfaat kepada saya melainkan hanya beberapa rakaat yang saya buat masa tengah malam. Fi jawfil lail ni hak masa dia bangun tengah malam tu, masa qiyamul lail dia buat. Hak tu hak betul-betul beri manfaat, hak beri pertolongan kepada Imam Junaid rupa-rupanya. Kalau kita fikir sebab apa buat banyak dapat sikit, hak sikit je boleh. Padahal buatnya banyak tapi sikit je hak beri manfaat. Sebab apa gitu? Sebab kemungkinan besar kata ulama, syarat tadi lah, ikhlas, menepati syariat, itu syarat yang besar. Jadi kita nak kata Imam Junaid ni tak menepati syariat lagi kan? Takkanlah tak menepati syariat, sebab dia tu wali besar. Ikhlas, takkan tak ikhlas lagi? Mungkin ada masalah lain pula lah. Ya, jadi begitu. Jadi kalaulah tu wali yang sebesar itu pun dia boleh kata begitu kepada orang yang mimpi dengan dia,
Dah kalau kita ni tuan-tuan, macam mana tak? Hak tidak Tok Wali ni, Tok Wala kita ni tak? Dah macam mana kita nak kata tak? Hak kita buat sama-sama tu beri manfaat sungguh ke? Kita jamin ke akan beri hak tu, hak masuk syurga, beri pahala banyak di akhirat, hak tu ke? Kita belum tentu lagi boleh claim gitu, boleh jamin gitu. Oleh kerana itu, sebab itulah merujuk kepada ayat tadi, kita kena buat banyak amalan. Selagi mana benda tu boleh pahala, buatlah tuan-tuan. Tak payah kata tak apa, saya padan dengan baca Quran je, solat-solat sunat saya tak buat dah sebab saya ingat pakai ni nak masuk syurga. Tak boleh gitu, sebab kita belum tentu tahu lagi bacaan Quran kita tu betul-betul ikhlas ke tak ke, mana tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Oleh kerana itu, buat belaka. Selagi boleh buat, selagi ada kudrat untuk buat segala amalan yang kita nak buat. Tuan-tuan, kita hari ni dah masuk hari yang keberapa ni? Kita ni 20 ke? 20 Rejab ke? Lebih kurang tak? 20 Rejab dah. Rasa baru kemarin dulu Muharram. Rejab dah hari ni. 10 hari lagi, tak lama lebih kurang akan masuk bulan Syaban tuan-tuan. Lepas habis bulan Syaban sebulan, kita masuk pula bulan Ramadan. Jadi tak berapa lama dah. Nah, tak berapa lama. Lebih kurang 30 lebih hari lagi. Oleh kerana itu, amalan-amalan kita ini, sudahkah kita bersedia untuk berjumpa dengan Ramadan? Orang yang baru tiba Ramadan, baru dia nak beramal sungguh-sungguh, tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Seolah-olah macam kita ibaratkan Ramadan ni satu padang maraton. Padang untuk kita berlari maraton tu lah. Jadi kalau kita masa Ramadan, kita baru start enjin, kita nak pergi derah-derah, adakah kita boleh keliling padang maraton tadi itu dengan habis sekeliling yang comel, sempurna molek? Ramadan ni ada 30 hari. Ibaratkan 30 hari itu sekeliling padang maraton tadi. Padang bola mudah. Kita nak keliling padang bola ni. Tapi dalam masa masuk dah stadium, baru kita nak exercise ke benda nak pergi. Hari kejadian dah, hari nak bertanding dah, baru kita nak buat semua sekali. Tak sempat tuan-tuan. Dah waktu usi dulu, kita tak dah nak manah-manah badan, pakai gitu. Bila kita gitu tanpa ada manah-manah badan, tanpa ada exercise apa semua, maka apa jadi tuan-tuan? Tak dan siapa sekeliling, tak dan temu takut orang panggil, tak dan temu takut padang tu, kita sudah rubuh di pertengahan jalan. 10 minit saja baru jalan 10 minit dah lah sakit perut lah. Sebab kita tidak ada persediaan, exercise tidak ada tuan-tuan. Oleh kerana itu, ada masa 30 hari lebih lagi tuan-tuan. Jangan kita fikir lama. Jangan kita fikir lama. Ada orang putih kata problemnya kita ni kerana kita kata we have a time. The problem besar sekali, masalah besar sekali manusia ni kerana banyak manusia kata we have a time. Kita ada masa lagi. Sebenarnya bila mana dia sebut gitu, kita masih lagi ada masa, seolah dia nak menangguh-nangguhkan lagi. Esok lewat lagi, seolah gitu. Orang putih sebut gitu, padahal dalam Islam jalan mudah. Dalam Islam sebutkan tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, hendaklah kamu takwa pada Allah Taala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan kamu kena tengok pada hari yang esok, kenapa kamu nak buat. Pada hari ni tengok tu, bukan tengok pada hari esok. Tengok hari ni selalu benda yang nak buat esok hari. Maksudnya kena buat lalu, fikir selalu apa benda. Amalan kita banyak mana lagi, kelompangan yang tak cukup, yang tak berapa kena lagi apa semua, kita kena betul selalu tuan-tuan. 30 hari tak lama, sekejap saja 30 hari, tak lama. Maka oleh sebab itu, tidur bangun, tolak pergi minum air, makan apa semua, berapa hari, berapa saat, berapa masa saja yang kita ada untuk kita betul molek amal ibadah kita. Kita nak supaya masuk saja satu Ramadan, kita sudah pun bersiap sedia dengan kita punya diri kita yang sebenar nak hadapi Ramadan tersebut tuan-tuan. Begitu. Jadi mujur juga kita ni ada 30 hari. Saya sebut selama ni, kalau kata esok dah Ramadan baru sebut hari ni, tak dah tuan-tuan, nak kejar dah. Jadi hari ni peringatan untuk saya sendiri dan tuan-tuan retek lah. Mudah-mudahan kita sama-sama tingkatkan lagi kualiti ibadah kita. Baik tuan-tuan, maka kejarlah segala apa amalan-amalan yang kita sempat kejar, dan
fokuskan lebih kepada amalan yang wajib biar betul sungguh. Amalan yang wajib biar betul sungguh, iaitulah antaranya semayang kita. Biar semayang tu betul-betul ikut hak Allah Ta'ala ajar pada Nabi, hak Nabi ajar pada sahabat. Sebab semayang kita tak boleh nak ikut pandai-pandai kita, tak boleh. Nabi sebut dah lah hadis dia, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Jadi kata ulama, kita nak tengok mana Nabi semayang. Nabi dah tak ada dah hari ni. Bukanlah bermaksud kita tengok batang tubuh Nabi gitu ke dak. Dah bila Nabi dah wafat, hak kita perlu tengok sahabat-sahabat dia. Dah kalau sahabat tak ada dah, tengok kepada orang selepas sahabat. Dah kalau kita tak tanya dak, tengok kepada orang yang hampir. Siapa yang hampir pada hari sekarang ini? Ulama-ulama. Maka tengoklah kepada ulama-ulama, rujuklah kepada ulama-ulama, bertanyalah kepada ulama-ulama, apakah semayang yang kita buat ini betul menepati apa yang disebutkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat dia. Tengok gitu tuan-tuan. Hari ni banyak lagi ni, kita ni kena betul semayang. Tadi saya semayang tadi pun sebelah saya tadi ada jemaah-jemaah yang bila mana kita semayang jemaah sekali ramai-ramai tadi maghrib tau. Jadi kita lambat pada tu imam. Situ pun mungkin pada kita betul dah aku ni. Aku kena perhabis dulu lah aku ni, sebab aku tak habis lagi. Tu imam tu cepat, kita kata. Tu imam tu cepat. Kita kata gitu. Ya tuan-tuan, begini, bila kita semayang jemaah, dia ada etika dia dah. Etika dia ada. Kita semayang seorang tak ada etika. Ikut anda kita lah. Etika kita dengan Allah Ta'ala lah. Tapi bila mari masjid, lakah masuk masjid saja ada etika lain pula. Yang lain. Semayang jemaah ada etika dia. Apakah etika dia? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan tu imam tu untuk kita ikut dia. Kita habis ke tak habis ke ikut dia. Jangan kita kira tu imam. Ni kalau siapa tu imam tu rokok, bangun, tunduk sujud dah, kita duduk diri lagi tak habis-habis. Takkan nak tunggu kita habis dulu orang wisalam baru kita tak jadilah tu. Semayang jemaah tak jadilah kita tu. Dia tak jadi semayang jemaah lah. Jadi oleh kerana itu, bila kita nak berjemaah, biarlah didasari oleh ilmu yang betul. Baik tu kita kata kena betul dulu semayang-semayang ibadat-ibadat yang wajib ni. Antara hak paling utama sekali semayang. Kerana bulan puasa banyak kita nak semayang lagi. Semayang fardu tu tak payah kisah, memang wajib dah. Semayang tarawih pula nak buat, semayang witir pula nak buat, semayang sunat-sunat tengah malam tu pula nak buat. Dan kalau semua sekali kita buat tanpa ada ilmu yang betul, tak kesia-sia tuan-tuan. Penat sajalah kita buat. Bulan puasa ni ramai orang yang nak ngacang, dia panggil, nak kacang, nak suruh nak buat amalan-amalan yang banyak, baguslah. Tapi kalau amalan yang banyak kita buat tidak didasari dengan ilmu yang betul, tidakkah dipanggil rugi? Rugilah. Rugi. Oleh kerana itu betul selalu. Kalau sebut bab semayang ni banyak. Sebab itulah bila kita mari semayang jemaah, ikutlah tu imam tuan-tuan. Zikir kita dalam rukuk, dalam sujud tu sebut sekali pun tak apa. Kalau kita rasa kita ni pesen lambat dah, tu imam tu bangun dah, sebut sekali. Tak sebut langsung pun tak ada masalah semuanya. Tapi dia kira tak boleh ni, kena cukup 3 kali, kena cukup 3 kali. Dah dia pula sebut lambat-lambat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu imam bangun dah, tak boleh, kena cukup 3 kali. Subhana. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena tengok hak mana fardu masa tu, hak mana wajib, hak mana aulawiyat, keutamaan. Ikut tu imam ke perhabis zikir kita. Bila tengok ulama punya kitab ilmu yang diajar oleh Rasulullah, zikir itu sunat saja. Hak sunat ni kalau kita tak berhabis tak ada masalah. Hak wajib itu kena ikut. Hak ikut tu imam tu wajib. Maka kena sikit kita punya zikir, walaupun betul lah tu imam tu cepat ke mana, tak apalah. Kita sikit, lepas tu kita ikut dia selalu. Begitu tuan-tuan. Begitu juga masa kita nak duduk tahiyat akhir. Ni banyak berlaku. Kita sebutlah sebab kita duduk alam masjid dah ni. Bila duduk tahiyat akhir ni, ramai yang berlaku dia nak duduk juga, duduk tawarruk. Duduk ni dalam sembahyang ada 2 kan. Duduk iftirashi se, duduk tawarruk se. Iftirashi ni duduk antara 2 sujud lah. Hak tu pun ramai orang tak betul gitu. Ramai orang yang duduk, bila duduk iftirashi ni dia duduk buat silang belakang kaki dua-dua. Kaki tu buat lapik duduk punggung ni dua-dua. Tak betul. Duduk hak iftirashi hak betul, satu kaki yang belah kiri saja kita lapik punggung, satu lagi kena tegak Hak tu hak betul, kena tegak.
Jadi kalau kita masih lagi mengamalkan cara hak pertama saya sebut ni, kena ubah, ambil cara yang kedua. Satu kaki belah kiri saja lapik punggung, satu lagi akak wat tegak. Itu iftirashi. Satu lagi duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, hak kekok tu. Hak kita kekok duduk tu. Hak tu pun ramai juga orang silap. Bila duduk tawarruk ni dia kekok sampai ke kepala teleng gitu. Tak betul. Mana ada gitu tak? Duduk tahiyat gitu. Tak betul tu. Tahiyat kita punya kaki je kekok, badan masih lagi tegak badan kena tegak. Badan kena tegak. Jangan kita kekok gitu. Lagi sakit pinggang. Sebab tu ramai orang yang sembahyang ni kata sakit pinggang, tak boleh nak sembahyang. Kerana sepatut kalau kita sembahyang dengan betul tuan-tuan, sembahyang tu akan jadi satu exercise kepada kita. Hari ni berapa ramai orang sembahyang kau sakit? Sebab dia tidak sembahyang dengan betul lah. Itu jawapannya. Antara saya pergi kursus itu disebutkan ramai orang migraine, orang sakit kepala apa, antara punca kemungkinan besar masa dia sujud, dia tidak sujud dengan betul-betul. Dibuat kajian tuan-tuan. Bila mana kita sujud, darah yang ada dalam kepala kita ni, dia akan turun ke satu tempat dalam otak kita untuk dia cuci. Lepas tu bila kita bangun, darah tu akan turun balik. Sujud, darah tu masuk, cuci pula. Bangun, habis. Pengaliran akan berlaku, pengaliran darah akan berlaku bila mana kita buat sujud. Tapi sujud tu sujud yang betul lah, sujud yang menepati kehendak yang diajarkan oleh Rasulullah. Macam mana sujud yang betul? Dia sujud yang tidak sekejap. Kalau dia sujud terus bangun, itu tidak menepati dipanggil. Sujud mesti sekurang-kurangnya tasbih subhanallah. Kalau kita malas nak baca sangat lah. Ada orang yang malas, hari yang malas nak baca subhana rabbiyal a'la, malas. Subhanallah, tunggu masa subhanallah, lama mana orang sebut subhanallah, duduk sekejap. Lepas tu bangun lah. Kalau kita terus sujud terus bangun, terus sujud terus bangun, dia panggil darah tak ada nak mengalir molek. Acik nak jatuh naik pula, nak jatuh naik pula. Sebab tu katanya ahli-ahli kajian tadi, orang yang mengkaji dia kata ni kemungkinan besar ramai orang sakit kepala, sebab darah ni tak molek. Jadi tak ada nak jatuh naik, nak jatuh naik. Begitu tuan-tuan. Oleh kerana itu ramai orang sakit hari ni bila semayang, kerana semayang ni tak betul. Jadi duduk tawarruk kena duduk cara tegak, kaki saja berlipat lah. Baik. Lepas tu bila mana nak pergi salam, tak, lepas habis dah tahiyat ni nak pergi salam, ramai orang yang tunduk dulu baru pergi salam. Habis fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapa pergi tunduk kepala tu. Bapa pergi tunduk kepala. Itu masalah. Kalau baca kitab fiqh tak ada isu tunduk kepala tu. Jadi kena pakai terus lah. Jangan kita tunduk gitu. Betul betul. Baik. Oleh kerana itu sebut sangat dia kata, mari selalu. Sebut sangat, mari selalu contoh. Baik tuan-tuan. Oleh kerana itu betulkan balik amalan kita supaya kita boleh masuk bulan Ramadan, kita boleh buat segala amalan dengan baik dan betul. Baik. Maka kata Allah Ta'ala habis ayat tu, dia kata orang yang beriman dan beramal soleh, buat segala macam ibadat-ibadat dengan betul tadi, apakah balasan bagi dia? Kata Allah Ta'ala, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang ni dia akan dapat satu balasan, iaitulah syurga Firdaus yang sangat tinggi. Syurga Firdaus tuan-tuan. Jadi syurga bagi orang yang buat betul-betul amalan tadi. Jadi bila dah masuk syurga tadi, Allah Ta'ala sebut khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam syurga tersebut, la yabghuna anha hiwala, dan dia tidak akan cari lagi tukaran ganti untuk benda lain dengan syurga Firdaus yang dia boleh. Jadi kita penamak kita tuan-tuan dua saja. Wahadainahun najdain, kami telah tunjuk dua jalan. Sama ada kata Allah Ta'ala fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sama ada satu dalam syurga ataupun satu lagi dalam neraka. Maka itu kemuncak penamak kita. Kita masuk manusia, minta-minta dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, kita semua akan masuk syurga lah insya-Allah, minal ashabil yamin insya-Allah. Maka bila mana kita masuk syurga, orang yang dalam syurga dia tak akan minta dah nak tukar benda lain. Kalau kata ada kedai mah nak minta tukar dengan mah, tak ada dah.
Sebab syurga paling tinggi sekali. Kalau ada benda yang lain yang lebih hebat lagi, kita rasa hak tu hebat lagi, dia tak akan jadi gitu tuan-tuan. Sebab syurga penamak dan benda yang memang diidam-idamkan oleh semua orang. Baik, contohnya dalam kita beramal, kita kena jangan berasa hak kita buat itu betul belaka dah. Walaupun kita kata saya dah menuntut ilmu yang molek dah, dengan guru yang baik dah, memang ilmu ni sahih, amalan saya insya-Allah betul dah apa semua. Walaupun begitu tuan-tuan, kena taruh sedikit kebimbangan kita, bahawasanya takut-takut ada lagi stopeng-stopeng dua yang Allah Ta'ala rasa dia tidak akan menilai dengan molek apa yang kita persembahkan kepada dia. Kena ada begitu. Sebab dalam ayat yang sebelum kita baca tadi, Allah Ta'ala ada sebut dalam ayat yang ke-100, ayat yang ke-102, 100 apa nama ni, mana dia, ayat 103 surah Al-Kahfi juga, sebelum ayat yang kita baca tadi. Allah Ta'ala sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, adakah mahu untuk kami tunjukkan, kami beritakan kepada kamu semua tentang orang-orang yang rugi dalam beramal. Dia buat amalan banyak dah, tapi akhirnya keputusannya natijah dapat rugi. Bil akhsarina a'mala, Allah Ta'ala kata ada orang yang buat amalan tapi rugi, ada. Siapakah orang-orang tersebut? Kata Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitulah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan dia menyangka bahawasanya dia telah buat sehabis molek dah tentang amalan-amalan yang dia nak persembahkan pada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang ni ada perasaan begitu. Maka siapakah dia? Kata Allah Ta'ala lagi, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu, sebab apa dia orang yang rugi dalam beramal, walaupun beramal itu banyak sekali daripada orang yang lain, amalan kebaikan dia, tapi dia rugi. Sebab kata Allah Ta'ala, dia telah kufur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala wa liqa'ih, dan juga hari akhirat dia telah kufur, tak percaya. Maka fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka sia-sialah segala apa yang telah mereka buat. Walaupun beri bantuan banyak mana banjir hari itu, walaupun sedekah fakir miskin banyak mana, walaupun tolong orang tu tolong orang ni apa semua, walaupun sebegitu banyak kebaikan yang dibuat, sia-sia belaka. Fahabitat a'maluhum, dan hal lebih teruk lagi kata Allah Ta'ala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dia tidak akan ditimbang segala apa amalan-amalan yang dia buat tadi, kerana dia telah pun mengkufuri Allah Ta'ala dan juga hari pertemuan dengan Allah Ta'ala, iaitu hari akhirat. Jadi kita takut begitu tuan-tuan. Ada sifat-sifat begitu pada diri kita, kita tak tahu. Kita ni kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Oleh kerana itu taruhlah kebimbangan kita ni, amalan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala terima belaka amalan kita. Kita kena hatu mula-mula. Yang kedua, taruh kebimbangan bahawasanya takut-takut Allah Ta'ala ni ada lagi yang dia kata tak comel. Maka oleh kerana itu kita buat sehabis molek dan perbanyakkan amalan kita, sebab kita tak tahu dalam banyak-banyak tu hak mana dia kenal. Itu antaranya yang kita boleh simpulkan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan satu ingatan dan satu kesedaran kepada kita, lebih-lebih lagi dalam masa yang kita nak menghadapi bulan Ramadan dalam 30 hari lebih lagi ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.